pematang layang. Singgah berapat, papan kemudi. Dari jauh Nora datang, mengenang anda yang baik budi. Pandai tak Nora berpantun? Hai, Assalamualaikum, salam fashionista kepada anda semua yang sedang menonton rancangan Jowita. Apakah itu Jowita? Jalan untuk wanita ingin tampil anggun. Sebelum itu, jom Nora share kepada anda semua, Nora berada di mana sekarang ini, okey? Nora sekarang berada di Tasik Villa International Resort. Tada, cantik kan? Sesuai untuk mereka yang nak beriadah bersama dengan keluarga yang tercinta. Okey, jom. Sekarang ini mesti anda tak sabar nak lihat info-info menarik yang akan dipaparkan dalam episod kali ini. Kita akan bersama dengan ikon wanita inspirasi Puan Rosnizan Matnawi yang memiliki jenama tudungnya sendiri dalam segmen Madam. Seterusnya, segmen Miamor kali ini kita akan memperkatakan tentang rekaan petite atau rekaan untuk gadis yang bertubuh kecil daripada pereka Gibb Idris. Perkongsian menarik bersama dengan personaliti yang turut melibatkan diri dalam dunia perniagaan fashion iaitu Aida Razman menerusi segmen Letu. Siapa di antara anda yang gemarkan pakaian knitted ataupun pakaian berkait? Ni, Nora. Nora memang suka sangat sebab dia mudah, tak payah gosok, cepat, senang nak pakai kan. Sekarang pereka fashion sangat kreatif. Mereka bukan sahaja buat pakaian knitted tetapi tudung knitted. Menarik bukan? Jom kita bersama dengan pengasas rekaan tudung knitted di Malaysia iaitu Puan Rosnizan Matnawi dalam segmen Madam. Saya ni jenis seorang yang orang kata apa, bab-bab tudung ni rasa macam orang kata apa, cerewet sikit. Saya nak yang selesa, saya nak yang cantik. So setakat ni tak ada yang puas hati untuk saya. Means ada tudung yang cantik tapi tak selesa. So saya jumpa material macam ni, saya jumpa macam mana nak buat macam ni, tudung yang selesa macam ni. So saya pun okey, so baik kita jual and kita bagi jelitawan-jelitawan di Malaysia ni pakai tudung yang cantik ni dan selesa ni. Masa awal-awal dulu kan orang kata macam alah senang je kan. Tak senang sebenarnya. Masa awal-awal pembabitian saya dulu, masalah dia yang pertama adalah stok. Stok ni bukannya kita pergi kita macam pilih no. Kita bukan macam itulah. Maknanya benda ni ada step-step dia yang memang saya nak cerita kat sini pun bukan senang lah, susah lah juga. Dan lagi satu masalah awal-awal dulu kuantiti. Permintaan tinggi tapi kuantiti yang mampu kami buat tu tak banyak, adalah dari segi beberapa faktor. Tapi tu awal-awal dulu pun lama jugalah, dalam 2 tahun 3 tahun macam tu saya berperang lah. Saya setiap minggu saya perlu turun sendiri ke tempat, setiap minggu dalam 3 kali saya perlu mengadap sendiri kilang untuk kita nak siapkan stok-stok kita. Sebab saya seorang jenis tak sabar, saya nak kalau boleh cepatlah siap air punya kan, sebab customer kita sedang menunggu. Bila kita bagi model pakai, of course lah model tu memang dah cantik daripada segi gambar, makeup, editing semua-semua kan. So memang dah cantik. Dia ada setengah kita punya customer dia boleh menerima. Wah, cantiknya model tu pakai, aku pakai mesti cantik. Confident dia. Ada sesetengah kita punya pelanggan kita dia macam alah, model tu pakai memanglah cantik sebab dia dah model, dia dah makeup semua kan. So saya pun mengambil peluang di situ. Saya modelkan sendiri je lah. So saya everyday, saya memang setiap hari saya pakai tudung yang baru sebenarnya untuk saya nak jadi contoh lah, jadi model pada pelanggan-pelanggan kami. Bila orang nampak, oh hari ni pakai yang ni, hari ni pakai yang ni. So bila diorang nak tu terus ada. So sebab tu saya kata saya nak bisnes cepat. Saya tak nak menunggu, saya tak nak macam dengan customer lamanya, bila keluar yang ni, bila rilis yang ni. No, cara bisnes saya lain sikit daripada orang lain lah, lain sikit. Bekerja dengan dia
okey. Dia tak ada yang nak serius-serius sangat, tapi dia seorang yang pengemas, nak office sentiasa cantik, tersusun. Macam tu je. Marah, moody, rasa macam tak ada je. Marah tu memang bukan seorang yang pemarah. Disiplin masa, of course lah, masa itu penting lah. Lagi satu, dia memastikan untuk kami ni kira macam bercakap dengan customer ataupun berkomunikasi dengan customer dengan keadaan yang baik. Walaupun nak kata tengah marah ke apa ke, kita akan pastikan customer respon komunikasi dengan customer adalah baik. Okey, saya nak bagi kata-kata semangat kepada anda yang macam bestnya orang tu bisnes, bestnya orang ni bisnes. Nampak senang je. Yes, nampak senang bila dah senang. Tapi saya nak bagi semangat ke anda, saya nak bagi kata-kata dorongan ke anda. Anda buat je dan anda buat sampai jadi. Sampai jadi. Makna dia tak adalah separuh jalan je cepat give up. No. Jangan cepat give up Korang buat je macam mana pun. Kalau tak jadi macam ni, cuba macam ni. Kan? So ingat kat situ, bila you all buat bisnes, bila you all berniaga, dia akan rasa macam kepuasan tau. Kepuasan untuk diri kita dan pelanggan kita. So kita rasa puas. Kata-kata daripada saya, buat bisnes biar sampai menjadi. Buat sampai jadi. Usaha semua memanglah takkanlah nak buat sampai jadi tu nak relax je. No, korang kena berusaha, bertawakal semua. Jangan macam dan tips penting bagi saya, buat bisnes ke ataupun apa-apa je, jangan cuba salahkan orang Kalau kita buat bisnes tak jadi ke, kita buat bisnes macam dengan tak ada pelanggan lah, contoh dia barang kita tak ni, alah customer ni, dia orang lah ni, macam ni. Jangan. Kita cuba juga improve kita punya cara, kita perbaiki juga kita punya strategi. Akan ada, yakin dengan rezeki Allah, ada. Okey, diharap segala perkongsian daripada Puan Rosnizan itu tadi dapat memberi ilham dan juga semangat kepada anda semua yang menyimpan hasrat untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam dunia perniagaan fashion. Apakah itu Petite? Dalam industri fashion, Petite didefinisikan sebagai seorang wanita yang ketinggian dia kurang daripada 160 cm. Macam saya. Menjadi wanita yang bertubuh kecil, kurus dan juga rendah memang ada masalah dan juga cabaran untuk memilih jenis pakaian yang bersesuaian dengan mereka. Kalau salah pilih, nanti nampak macam kanak-kanak pula. Jadi mereka kena pandai memilih jenis pakaian untuk menyerlahkan lagi keyakinan mereka. Okey, Nora bagi contoh. Seperti kalau tiered skirt bertingkat memang sesuai sangat dengan orang petite kerana lapisan melintang bertingkat itu boleh membantukan mereka kelihatan lebih tinggi dan juga besar. Okey, itu di antara tips yang Nora bagilah. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, jom kita bersama dengan pereka fashion petite iaitu saudara Gib Idris dalam segmen Mi Amor. Okey, saya memilih
rekaan wanita petite untuk diketengahkan sebabnya oleh kerana saiz wanita Asia iaitu wanita Malaysia ni lebih terarah kepada saiz kecil. Jadi apa yang saya nampak selama penglibatan saya dalam bidang fashion ni, setiap model yang digunakan dalam pentas peragaan adalah wanita-wanita yang mengikut spesifikasi model sebenar, iaitu bukan model Asia dan bukan juga model daripada Malaysia. Jadi saya terpanggil untuk membantu sedikit sebanyak mereka pakaian untuk wanita-wanita bersaiz sederhana iaitu bersaiz kecil di Malaysia ini, sebab mereka adalah buying power yang kuat dalam pakaian dekat Malaysia ini. Cabaran yang selalu saya hadapi adalah ketika pertunjukan fashion. Okey, bila pertunjukan fashion, model-model yang disediakan adalah model-model yang bersaiz sebenar, model saiz tinggi. Jadi apabila mereka pakai, benda tu akan kelihatan memang sangat senting. Jadi saya lebih suka jika setiap model yang peragakan pakaian saya adalah betul-betul wanita yang bersaiz petite, bersaiz rendah dan sederhana. Sebab apa yang saya impikan adalah setiap wanita buying power dekat Malaysia ni yang kuat adalah wanita yang bersaiz kecil atau wanita yang bersaiz besar. Jadi saya kadang-kadang saya lebih syorkan kepada setiap pertunjukan fashion di luar sana dengan menyediakan model-model yang bersaiz sebenar. Okey, signature saya setiap rekaan yang saya reka adalah jenis corak kain. Kebanyakan corak kain bila diorang tengok jenis yang macam ni dan color yang agak menyerlah, itu mereka tahu itu Gibb Idris punya collection. Sebab saya lebih terarah kepada rekaan yang seperti ini dan jumpsuit tapi dengan corak yang sama, warna yang berbeza. Okey, untuk padanan dress seperti ini saya lebih tekankan kepada high waist dan berkonsepkan moden dengan corak abstrak seperti ini. Jadi kain-kain material yang saya pilih ni adalah mungkin dia akan nampak sedikit kembang, tapi apa yang saya cuba terapkan ialah walaupun nampak sedikit kembang, ia tidak akan menampakkan mereka kelihatan lebih rendah. Sebab jikalau dia pusing, okey, kalau model saya pusing, belakang pun saya naikkan high waist tu sebab mereka akan kelihatan lebih tinggi daripada biasa. Dan pada pemilihan hari yang kali kedua ni pula saya memilih untuk membuat jumpsuit bercorak bunga. Okey, jumpsuit bercorak bunga ni juga saya juga menekankan di pinggang ya. Di pinggang tu saya akan naikkan sedikit dan saya akan buat jumpsuit ni sedikit besar. Jadi sebenarnya catch dia, diorang tak nak buat jumpsuit tu besar sebab takut nampak dia lebih pendek. Tapi kita harus, bagi saya berani, perlu berani untuk memainkan peranan dengan saya menyuntik elemen bunga dekat situ. Jadi walaupun dia agak kembang, tapi kalau kita membuat pemilihan kasut yang bersesuaian, mereka akan kelihatan lebih tinggi. Setiap pakaian yang mereka pakai, kadang-kadang mereka akan pakai dress, yang mana pakai dress ya, ataupun mana pakai hijab juga. Kadang-kadang jumpsuit pun boleh juga guna pakai. Tips ni ialah cuba elakkan jikalau mereka pakai dress ataupun jumpsuit, elakkan tali pinggang yang besar. Okey, itu salah satunya. Kalau boleh pakai pakaian yang high waist. Okey, dia punya pinggang tu ke ataskan sikit, jadi akan menampakkan mereka kelihatan lebih tinggi. Jadi okey, itu salah satu tip. Satu lagi, cuba pakai kasut berwarna nude color. Sebab bila dia pakai, jikalau wanita tu pakai skirt, bila dia pakai nude color, itu akan nampak macam kaki dia lebih panjang. Jadi tips dia dekat situ. Dan satu lagi tips yang saya boleh bagi ialah kadang-kadang mereka akan pakai cardigan. Pastikan cardigan ataupun baju luar tu yang mereka pakai tu lebih pendek daripada baju yang kat dalam tu. Kalau labuh sangat akan nampak mereka kelihatan lebih pendek. Jadi pastikan baju mereka akan sedikit senting untuk cardigan tu.
Okey, Nora tahu. Mesti anda semua tak sabar nak tahu siapakah personaliti seterusnya untuk segmen Letup kali ini. Selain memiliki wajah yang cantik, yang comel dan juga senyuman yang sangat menawan, personaliti ini sering menjadi pilihan untuk butik-butik pakaian dan juga jenama-jenama fashion yang terkenal. Alah, kalau korang biasa shopping online, mesti korang kenal punya. Orangnya masih muda dan bahkan dia juga seorang ahli perniagaan dalam industri fashion. Baiklah, sebelum kita bersama dengan personaliti Aida Razman, Nora berharap sangat anda semua terhibur dan juga mendapat manfaat selama anda menonton rancangan Juwita ini. Nora juga ingin meminta maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga kekurangan selama kita bersiaran. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Jom kita bersama dengan Aida Razman dalam segmen Letup. Muah, muah. Ada asalnya 2 tahun yang lepas saya ada start. Adalah satu klien ni jumpa dia dekat Instagram. Macam itulah. Masa tu ada baru habis internship. Lepas tu dia ada DM lah, dia DM kat Aida nak tak jadi modeling. Lepas tu masa tu Aida tak tahu nak buat apa, tak ada benda nak buat. Tengah cuti kan. So Aida pun terima saja. Bila Aida dah terima tu, makin lama makin banyak lah orang yang panggil, start panggil. So Aida pun okey je. Aida suka, ada minat dalam bahagian ni dan Aida continue je. Asalnya sokongan dari keluarga kurang sikit sebab lain lah. Ada kan degree kan, so sepatutnya ada kerja macam biasa. So asalnya parents saya risau jugalah sebab tak tahu macam mana modeling ni. Tapi lama kelamaan ada confidentkan diorang, ada cakap yang ada boleh, ada suka, ada minat. Lepas tu modeling ni pula boleh bagi ada satu platform untuk ada continue ada punya business. Sebab ada pun minat business juga. So bila ada bagi tahu yang ni macam platform untuk ada business, diorang macam lama-lama diorang okey lah, diorang confident yang ada boleh buat. Karakter Aida ni bagi saya dia seorang yang boleh bertoleransi. Sebagai contoh macam dia boleh dengar pendapat orang lain, walaupun orang tu pangkat dia lagi tinggi ataupun lagi rendah, dia tetap dengar juga. Walaupun orang tu lagi tua ataupun muda, dia tetap dengar juga. Dan lagi satu tentang Aida ni, dia seorang yang bekerja keras lah. Sebagai contoh macam dulu dia betul-betul nak buat produk tudung ni. Setelah alhamdulillah dia dapat lakukan produk tudung ni. Antara cabaran lain adalah jerawat. Itu rasanya paling mencabarlah sebab kita setiap hari pakai makeup kan, kadang-kadang makeup tebal, lepas tu pakai eyeliner, pakai blusher semua. So kita kena jaga kulit dengan baik. So antara cabaran dia, ada pernah lah nak shooting esok tu, lepas tu hari ni naik breakout macam banyak jerawat apa semua kan. So esok tu nak shoot dah, semalam ni dah takut dah. So apa yang ada buat selalunya terpaksalah juga hadap kan, dah jerawat, lepas tu kita tambah lagi makeup. Antara lain adalah badan lah, kita kena jaga badan, kita kena jaga diet, kena selalu, kalau makan lebih sikit nanti dah takut dah, kena kuruskan balik, kena jogging, kena kadang-kadang naik basikal ke untuk kuruskan balik, untuk supaya fitkan balik badan. Okey, kalau Aida keluar, jenis OOTD yang Aida suka adalah simple je. Kalau boleh, lagi simple lagi Aida suka. Kalau boleh, tak ada banyak sangat corak. Kalau boleh, plain je lah. Plain, shawl, lepas tu baju, lepas tu kasut. Lepas tu Aida suka handbag. Dan Aida tak boleh tinggalkan cermati hitam sebenarnya. Kalau Aida keluar, Aida suka pakai cermati hitam. Lepas tu, colour-colour yang Aida selalu pilih ada colour-colour warna ni. Colour brown, colour yang earthy tones.
Dan ada suka juga yang edgy. Maksudnya nampak bold lah. Kalau colour macam merah ke, ada suka juga colour macam tu. Okay, tips untuk penjaga penampilan adalah selalu tidur awal. Aida memang kalau ada sibuk macam mana pun, pukul 12 Aida akan tidur.